Zarul Husin aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Hari ini saya berada di Bangi Square dan video kali ini saya nak memaparkan kisah beberapa orang cabin crew yang masih lagi berkhidmat dalam syarikat penerbangan mereka masing-masing. Tetapi oleh kerana sebab PKP, diorang punya flight ada tu memang tak ada langsung daripada beberapa bulan yang lepas. So hari ini saya nak tengok macam mana diorang survive. I mean, ada kata buat bisnes, ada kata buat kedai makan, dapur pramugari ni. Adakah diorang ni betul-betul pramugari? Kita nak tengok. Jom masuk dekat Bangi Square. Saya Didi daripada Johor Bahru, berumur 29 tahun. Saya adalah pramugari daripada sebuah syarikat penerbangan dan selama 4 tahun. Hai, saya Nabil. Saya berasal dari Kota Baru, Kelantan, 29 tahun dan sudah bekerja dekat syarikat penerbangan selama 7 tahun. Hai, nama saya Shidi, berumur 33 tahun. Dah berada dalam bidang penerbangan selama lebih kurang 8 tahun dah. Okay, actually it's all started sebelum PKP. Saya macam tergerak nak pergi belajar buat kuih raya, and then it happens PKP, lepas tu saya buat kuih raya and then dapat sambutan. So bila dapat sambutan tu rasa macam okay lah, Alhamdulillah. And then saya start belajar bake, belajar baking, ada orang order. And then tiba-tiba Nabil lah dia yang approach. Dia kata, babe, why not kita cari satu tempat untuk jual makanan. Okay, saya pula sebenarnya saya dah ada cita-cita nak buka kedai makan dah lama. Then bila dah start PKP ni saya buat online punya business. Lepas tu satu hari tu saya ada nampak Didi buat online business juga. So saya pun approach dia, and then dia pun setuju nak buka kedai ni. So it happens within like 2 weeks time. So kita orang pun terus cari kedai dan Google sana Google sini untuk dapatkan kedai ni. Okay, so basically kita orang still attached dengan company, dengan syarikat penerbangan kita orang bekerja tu. It's just that sekarang kan border tutup. So basically kita orang semua operate semua international flight. So I believe semua penerbangan ke luar negara ditutup juga. So basically kita orang tak boleh terbang. But boleh dikatakan dalam jadual tu ada juga yang kita dalam on standby mode, which is kita masih lagi bekerja, cuma yalah tak boleh terbang kan. Banyak masa lapang. Pramugari kenapa? Sebab saya rasa pramugari tu dia lebih orang lebih macam attract dengan pramugari instead of pramugara. So kalau pramugari, bila orang dengar pramugari macam pramugari, skirt merah, kebaya or whatever, so orang akan suka. Okay, basically kat sini kita base kebanyakannya meal kita base pada noodles lah. Macam kita ada laksa Johor, laksa Sarawak, kita ada mi kari, lepas tu kita ada laksa sup, and kita ada dessert jugalah macam popia. Kita ada popia cheese with Nutella, brownies, tahu bergedil. Okay, apa ni best seller? Best seller boleh cakap laksa Johor. Laksa Johor paling ramai orang cari. So far. And then ada return customer juga. So mungkin boleh cakap sedap. Ada tak yang datang sini, mana pramugarinya? Ada tak? Oh, kebanyakan memang orang akan tanya mana pramugari tu. So Didi yang akan pergi attend. Untuk long term plan, kita orang fikir untuk cari staff. So bila dah start balik fly macam dulu, kita tetap akan dengan kedai ni, tapi dengan run by the staff lah. Macam tu. Sebab sekarang pun kita orang still on standby, so anytime kita pun boleh kena call untuk for flight. Ya, sebab I rasa memang basically semua pramugara yang pramugari yang affected by now, dia memang dah ada second what we call that, backup plan lah, backup plan. So touch wood, I mean kalau tak nak lah apa-apa jadi dekat penerbangan, syarikat penerbangan kita orang tu, just like kalau anything happen, so that kita adalah something to backup.
to be honest, memang sedih lah. Memang especially those ada yang one of our friend memang dia husband and wife, dia orang memang cabin crew. And then the sad part is dua-dua kena terminate, dua-dua kena sack. So and then dia orang ada baby kecil pula. So sangat sedih. First of all, memang sedih. Memang itu tak dapat dinafikan lah. Mana-mana cabin crew pun akan sedih sebab benda ni macam dunia kita. Macam hari-hari kita buat benda yang sama, flying. Tapi saya ambil daripada benda yang positif lah. Maksudnya ada hikmah daripada benda yang berlaku ni. Macam rezeki Allah tu luas. Mungkin dia nak kita buat something lain daripada flying. Macam Dan bagi saya rasa it's not a ending point, it's just a starting point untuk kita start benda baru dan push kita punya limit out of our comfort zone. Saya punya last flight 4 April. last flight bulan 3. Remember it was Sydney flight. Tu yang last. Kita orang fly together sekali. Last flight. Paling rindu of course night stop sebab kita orang every night stop so beli barang, beli tu dan jumpa kawan-kawan lah especially. Rindu destination, rindu makan, rindu serve passenger on board. Nak nak bersosial dengan orang lah. Now kira social distance pula. Saya rasa kalau untuk benda yang you rasa depression is good for you to find your friends and talk. So you jangan simpan benda tu kat diri you sendiri. So you just cakap je apa yang you rasa. Ataupun kalau you tak percaya kawan-kawan you pergi jumpa counselling or macam tu lah. You need to talk. Macam for me, kalau you rasa you depressed, you rasa you susah, you kena fikir yang ada orang lagi susah daripada you. Ada orang yang lagi susah untuk nak makan. At least kita ada makanan terhidang. Then actually sekarang pun banyak juga macam organisation, like sort of like peer support kan. Like kalau macam you tak boleh handle masalah tu, you so stress, like Nabil said lah, macam Nabil cakap, get someone to talk, get a support. That's the most important thing lah. Comparison kerja dalam galley dengan kerja kat dapur. Okay, you cerita sikit. Okay, for me basically lebih kurang. Sebab Space. sebab ni F&B, dunia F&B, serve passenger, serve customer, sama je. Cuma dalam ni panas. Sangat panas, macam sauna. Bagi saya rasa kalau kerja kat galley kecil, kat sini besar dan equipment tu tak canggih macam dalam kapal terbang. Tak ada turbulence. So tapi itulah macam panas macam Didi cakap. Yes. So far kita tak ada kerenah yang aneh-aneh lagi. So okay. Biasa kalau dalam kapal galley biasa ada oven, ada latches, ada benda yang dah ready made. Just masuk dalam oven yang tunggu dia meal tu masak dan kita serve. Kalau kat sini ada potong bawang and then kena potong sayur. It's a daily routine. Yang kena potong bawang, potong and then kena kuali and then biasa kalau tangan-tangan tu kena minyak apa tu dah terbiasa. Maknanya you tak ada kekok sangat lah daripada Tak ada. lawan biru pergi. Basically apa yang kita orang buat on board kita boleh adapt dekat sini juga. True. Alright, so you all tunggu apa lagi? Datang kat kedai kita orang nama Dapur Pramugari yang terletak di Bangi Square Food Court. So senang je, korang boleh tekan Waze Bangi Square Food Court, dia akan pop up and then dia akan direct korang ke sini lah. So basically siapa-siapa yang laksa lovers, kita ada laksa Johor, laksa Sarawak, laksa soup which is something yang korang tak pernah try, very rare. Laksa soup, saya ulang lagi sekali, korang kena datang try, korang akan addicted to it. Alright, so jangan tunggu lagi, datang. Okay, nama saya Muhammad Azlan bin Ibrahim. Saya berumur 30 tahun. Saya berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Saya masih lagi berkhidmat sebagai pramugara di salah satu syarikat penerbangan Malaysia.
Okay, kenapa saya buat gerai nasi kerabu? Sebab sekarang as we know, tengah COVID-19, tak ada flight. So ada peluang untuk meniaga nasi kerabu. So saya datang dekat Flame Market ni meniaga nasi kerabu. Dekat mana lagi sekali tempat dia? Pasar malam ni terletak di Flame Market, Bangi Gateway. Dibuka setiap hari kecuali hari Isnin. Okey, salah satunya sebab dekat tapak ni satu gerai kena meniaga benda yang tak sama dengan gerai lain. Which is saya memilih nasi kerabu sebab tu saya macam forte lah, kegemaran saya daripada zaman kecil sampailah besar. Saya membesar dengan nasi kerabu. So saya cakap why not I buka gerai nasi kerabu. Sebelum ni pernah berniaga tak? Sebelum ni tak pernah meniaga dekat tapak pasar malam. Ini pengalaman pertama saya lah meniaga di pasar malam. So, apa perasaan? Perasaan dia penat, excited, happy, semualah. Mostly penat lah, tapi penat yang berbaloi, puas hati. Perbezaan dia banyak beza sebenarnya. Cabin crew, you pergi kerja, you tarik bag, you safety, you sampai destinasi, you tidur dekat hotel, you keluar OOTD, lepas tu balik hotel, and then routine you sama. Cuma dekat sini, you kena bangun 6 pagi, pergi pasar, you kena siapkan bahan-bahan you nak meniaga hari ni, petang ni. So kalau ada masa you tidur, baru you tidur. Untuk macam curi tidur lah, sejam 2 jam, you bangun, and then you kena bersiap. Dalam pukul 4 you dah siap masak, and then you turun rumah, datanglah pasar malam meniaga. So beza dia banyak beza lah. Cuma dulu orang nampak life macam glamour. Sekarang life biasa-biasa, tapi bersyukurlah masih ada rezeki. Okay, salah satunya saya nak cabar diri sendiri, and then saya nak merasai apa yang peniaga pasar malam merasai. At the same time, saya buat income juga. Sebab saya tak boleh memilih kerja. Sekarang, musim sekarang, ramai yang hilang kerja. So, ramai yang mencari kerja. So, saya dapat peluang meniaga dekat sini. Saya dah bersyukur, Alhamdulillah. Okay, kalau kita nak meniaga, nak buat apa-apa dalam hidup kita, perasaan malu ni kita kena buang. Kalau nak teruskan hidup, I have to do this for my family. So ataupun you ada pilihan lah, sama ada you have to do this or you stay at home. Bagi saya, I have to do this untuk survive. So kalau saya tak berniaga kat sini, mungkin saya tak tahu buat apa kat rumah. Kalau saya berniaga kat sini, at least sekurang-kurangnya saya dapat duit lah untuk menampung keluarga. Saya setuju. Sebabnya kita boleh nampak daripada saya yang tak berapa pandai nak masak, tiba-tiba you dah pro masak nasi kerabu. So saya nampak banyak kawan-kawan yang dah start meniaga, yang buka kedai, buka gerai, buat macam-macam dalam yang you macam tak sangka mamat ni pandai masak. You tak sangka mamat ni pandai buat ni, buat tu, buat ni. So PKP ni banyak lagi memberi you peluang menjadi seorang yang selain daripada cabin crew. Okay, kelebihan nasi kerabu salah satunya dimasak oleh saya sendiri. Kedua, dia memang rasa otentik tu daripada Kelantan. Barang-barang, bahan-bahan mostly kita daripada Kelantan lah. Macam solok lada. Lada tu kita bawa daripada Kelantan. Banyak barang daripada Kelantan lah. Memang terasa orang Kelantan tu kalau rasa memang, ni memang nasi kerabu Kelantan. Okey. Harga macam mana harga? Okey, harga dia macam kalau nasi kerabu kosong, selalunya orang berlauk lah. Kalau kosong RM4. Kalau dengan ayam, dia RM6. Daging RM7. Kalau additional nak tambah telur masin RM1.5. Solok lada RM2. Yang special kat sini ada bawang jeruk. Bawang jeruk tu RM1. So far, Alhamdulillah lah. Ada benda yang paling happy bila regular customer datang. Tu actually bila dia datang 2-3 kali tu bermakna makanan you sedap lah, boleh diterima makan orang ramai. So apa lauk yang paling sedap nasi kerabu bawah ni? Okey, nasi kerabu ni kalau sedap, dia dengan daging bakar, dia ada solok lada, dia ada telur masin. Tu memang kombinasi yang sedap lah untuk dimakan. Okey, terima kasih. Sama.